tampan Afiq Azhar dan kami merupakan pengacara anda pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Permata UM kerana sudi menjemput untuk berbual-bual bicara usahawan pada pagi ini. Jadi seperti ini adalah tahun yang ketiga yang saya telah dijemput, dan alhamdulillah pada tahun ini, pada pengakhir hujung tahun ini, esok dah tahun baru 2014. Pak je nak tidur ya. Jadi bercerita sedikit tentang latar belakang saya sebagai seorang usahawan, dan sekarang ini alhamdulillah telah terlibat dengan politik sekali. Jadi di dalam bidang keusahawanan sebenarnya saya telah bermula daripada peringkat kanak-kanak lagi. Minat berniaga ni memang asal daripada kanak-kanak ketika berusia 10 tahun. Tahun dah berapa? Darjah 4. Darjah 4 tu dah mula berniaga, jual ikan, jual udang di pasar Sencang. Jadi alhamdulillah dengan pengalaman yang dah ada berniaga ikan, dan apabila habis tamat persekolahan tingkatan 5 terus berhijrah ke Kuala Lumpur dengan jelas Orang Kitchen. Sebab Hotel Ratu Sangi ni dia serba canggih kan. Jadi berhijrah ke Kuala Lumpur dengan berniaga burger. Burger, gas stall, berniaga burger. Tapi sebelum itu saya pernah bekerja sebagai seorang dispense. Sebagai seorang dispense dan bekerja sebagai kilang di Kilang Ramli Burger di Ceras. Jadi pada berniaga di pasar malam ni dengan membuka satu stall pertama saya membuka satu stall di Taman Datuk Senu. Siapa tahu Taman Datuk Senu? Saya tahu. Semua orang tahu. Semua tahu kan. Jadi di Taman Datuk Senu ni saya membuka stall burger. Pada hari pertama saya berjaya menjual 15 biji burger. 15 biji burger ni RM1.50 satu burger. Jadi modal ketiga itu lebih kurang RM50. Jadi berapa ringgit betul? RM15 tu. Sedangkan sebelum itu saya bekerja sebagai pekerja kilang Ramli Burger, bergajikan RM7 sehari. Jadi lebih baik berniaga kan, walaupun tak betul jual burger sehari, tapi lebih untung daripada bekerja kilang, daripada pukul 8 pagi masuk, keluar pukul 5 petang, 6 petang. Jadi buka gerai burger ni bermula daripada pukul 6 petang sampai pukul 12 malam. Tak ada siapa nak kontrol, tak ada siapa nak kacau kita. Dan hari yang kedua saya berjaya jual 30 biji burger. Jadi berapa ringgit betul? RM30. Dan kebetulan pada hari yang ketiga di Taman Datuk Senu ni hari Selasa. Hari Selasa ada apa sana? Pasar malam. Jadi saya tolak stol saya jual kat pasar malam. Berniaga di pasar malam. Berniaga di pasar malam pada hari yang pertama berniaga di pasar malam ni saya berjaya menjual 200 biji burger. Tetapi RM1 satu lah. RM200? RM200. Satu biji burger modal RM50. Jadi untung RM100. Jadi melihatkan sambutan yang begitu menggalakkan di pasar malam ni, saya membuka, tambahkan lagi daripada satu stall pada satu stall di pasar malam. Dan akhirnya saya berjaya membuka sehingga 15 gerai di pasar malam. 15 gerai sekitar Kuala Lumpur? Sekitar Kuala Lumpur sehari. Jadi mana yang ada pasar malam gitu, mana yang ada pasar malam. Jadi mula-mula tu logistik transport pakai roda 3. Jual motor yang ada, beli motor roda 3 dan buka satu demi satu demi satu. Saya mensasarkan masa itu satu stall burger RM50 je. Itu untung bersih lah. Jadi RM50 kali dengan 17 berapa lupa lah. Kita kena bawa kereta. Kalau 10 500. Ya, dalam 700 atau 800 lah macam tu. Lebih kurang RM1,000 sehari. Jadi kerja lah. Ketika itu saya berumur 20 tahun. Sehari 20 tahun.
dan tak pernah cuti. Tolak cuti raya sehari, raya haji dan raya puasa. Yang lain semua berniaga. 3 berumur 20 tahun, pendapatan jual burger di pasar malam RM30,000 sebulan. Saya nak share sikit bagaimanakah walaupun bunyinya tu macam geli-geli sikit lah, berniaga kat pasar malam jual burger kan. Tapi pendapatannya tu lebih bagus daripada rakan-rakan kita yang mempunyai degree, diploma, yang bekerja di luar negara, yang belajar di luar negara, doktor dan sebagainya. Jadi bukanlah saya menggalakkan saudara tak nak belajar kan. Jadi maksudnya bidang perniagaan tu seperti di dalam ayat Al-Quran ataupun sabda Rasulullah SAW bahawa 98% daripada rezeki di muka bumi ini adalah daripada perniagaan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang ada di hadapan ini memang terlibat di dalam bidang keusahawanan. Jadi ini adalah jalan yang paling baik, jalan yang telah pun betul. Cuma bagaimanakah nak memulakan? Jadi tanyalah ni apa nama rakan-rakan saya yang telah berjaya, Datuk Sani, yang hotelnya tersegar indah yang kita lihat pada hari ini, dewannya yang begitu cantik, merah menyala dari luar. merah menyala daripada luar. Jadi saya bercerita ini baru tentang niaga burger di pasar malam, telah pun mempunyai pendapatan RM30,000 sebulan. Dan pada 3 tahun lepas saya telah membuka sebuah restoran sekincang ikan bakar. Dalam masa 2 tahun saya telah berjaya membuka 23 outlet. Tapi nasib saya kurang baik dalam masa 2 tahun. Outlet yang pertama, kedai yang pertama saya buka di Taman Setiawangsa. Pertama, dalam masa 6 bulan saya telah dapat collection satu hari lebih kurang RM20,000 ke RM40,000. Kalau habis Sabtu Ahad tu RM40,000 sale kita. Hari biasa tu dapat RM20,000. RM20,000. Dan disebabkan itu selepas 6 bulan saya buka satu demi satu. Dalam masa 2 tahun saya telah berjaya membuka 23 outlet. Tetapi apabila kita lihat yang lepas tu, adanya gerakan bersih 1, bersih 2, bersih 3. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari ingat lagi sebelum pilihan raya yang lepas, 3 itu saya ni melihatkan gerakan yang telah pun dibuat oleh pihak-pihak tertentu ni. Tak nak sebut pihak mana lah. Saya merasakan tadi ni bagi saya lah, jiwa saya tak kena, tak betul. Jadi saya telah pun menggerakkan satu gerakan yang dinamakan Bersih 4. Jadi bila saya gerakkan Bersih 4 tu untuk menghalang daripada bersih 1, 2, 3 tu berterusan. Dan alhamdulillah usaha saya untuk mengakhiri bersih tersebut telah pun berjaya. Bersih. Tapi akibat daripada itu, maksudnya bila saya involve kaki saya dalam politik, efek kepada perniagaan saya, restoran sekincang ikan bakar telah pun digerakkan juga. Orang sebelah sana gerakkan juga, jom boycott sekincang. Jadi daripada situ kemerosotan jualan, dan akhirnya sampai sekarang daripada 23 saya telah pun tutup dan tinggal lagi 9 outlet. Jadi ada baik, ada yang tak baik lah. Baiknya saya rasa saya puas kerana saya berjaya mententeramkan keadaan. Kuala Lumpur ni tak ada lagi dah kalang kabut, ada bersih-bersih dan sebagainya. Tapi hasil daripada itu, saya juga jealous dengan Datuk Sani untuk hotel. Dia kata saya pun bercita-cita juga nak buka hotel dan resort, tutup restoran Sekincang hotel. saya buka satu resort di Sekincang, Sikin Hotel, Sikin Hotel dan resort. Tapi tak adalah secanggih macam hotel Datuk Sani tu. Jadi kalau jealous baik tak apa kan, jangan jealous tak baik. Jadi ni jealous baik lah ni. Jadi jealous baik dengan kawan. Saya melihat Datuk Sani telah pun berjaya buka hotel, jadi kita pun rasa pun nak buka hotel dan resort. Saya pun telah buka di resort Sekincang. Lepas pada ni kalau nak makan ikan bakar ataupun menginap di tepi laut di kampung Sekincang, bolehlah datang ke Sikin Hotel dan Resort Sekincang.
Dan alhamdulillah bagi saya, perjuangan saya ketika menentang Persih itu tidaklah habis di situ. Dan akibat daripada itu saya mengalami kerugian yang amat besar lah untuk restoran, perniagaan restoran. Tapi perniagaan yang lain tu masih berjalan seperti lain. Selain daripada restoran tutup, bisnes restoran jatuh, ketika itu mungkin orang kata saya ni popular kat itu pasar, ramai yang buat report, ramai yang buat ini, saya dikenakan amla. Amla tu apa? Money laundering tax. Saya disasar di bawah amla. Sehinggalah beberapa bulan yang lepas baru selesai, hampir setahun 4 bulan saya. Jadi moral daripada apa yang saya kata tadi, kalau kita nak terlibat dalam bisnes perniagaan, kita mestilah terlibat dalam perniagaan tadi. Jangan involve benda-benda yang lain. Ini pengalaman dari saya. Fokus politik, fokus politik macam Datuk Din, Datuk Sani kan. Mereka involve dalam politik, involve dalam perniagaan, tak terlibat dalam politik. Jadi apabila saya dah kena macam tu, saya rasa usaha saya tu perlulah diteruskan. Niaga kena niaga, politik pun kena teruskan. Jadi pemilihan UMNO yang lepas, saya bertanding sebagai ketua bahagian dan telah berjaya menang sebagai ketua bahagian UMNO Semasa. Jadi kesinambungan dari politik lah. Kalau nak terlibat niaga dengan politik, otak kena kuat, hati kena cekal. Tapi permulaan untuk niaga tadi, seperti yang saya kata tadi lah, perniagaan ni tidak semestinya kita nak melampaui sesuatu yang besar. Kalau kita tidak mempunyai pengalaman, kita bekerja dulu. Setelah bekerja, kalau kita telah pun rasa yakin untuk memulakan perniagaan, walaupun kecil-kecilan, bolehlah kita memulakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, kita kena lihat di dalam negara kita ni, perniagaan di dalam negara kita, hasil kekayaan di dalam negara kita bukan milik kita. Ianya telah dimiliki oleh kaum selain daripada bangsa kita, iaitu kaum Cina. Kalau kita lihat 80% daripada apa juga perniagaan di dalam negara kita telah pun dimonopoli oleh mereka. Daripada utara sampai ke selatan, timur ke barat. Kalau kita lihat kedai-kedai perniagaannya, semuanya adalah daripada masyarakat Cina. Kerana Cina ni adalah seorang yang sangat bijak dan pandai berniaga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari, mempunyai pengalaman belajar sampai ke peringkat universiti. Saya rasa macam saya SPM aja, Datuk Din mungkin lebih lagi, tapi Datuk Sani di atas lagi daripada segi pelajarannya. Jadi kejayaan itu dilihat, itu boleh dilihat. Mereka yang mempunyai ilmu pelajaran yang lebih, kalau dia terlibat di dalam bidang perniagaan, dia akan lebih dulu daripada orang-orang yang seperti saya ni, yang kurang belajar. Kerana dia pandai nak manage dan sebagainya. Jadi kita perlu bersaing ataupun mengambil peluang yang telah pun diwujudkan oleh pihak kerajaan, bagaimana untuk menceburi diri di dalam bidang perniagaan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari tidak terlibat dalam bidang perniagaan, siapa lagi yang kita harapkan orang-orang Melayu, bumi putra di dalam negara kita ni? Tak ada lagi lah. Jadi kita meletakkan harapan yang amat besar kepada rakan-rakan saudara-saudari yang ada di hadapan ini, supaya terlibat di dalam apa juga bidang perniagaan, supaya bersaing dengan bangsa yang lain.